Selamat datang diucapkan kepada pengerusi Parti Warisan Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, Naib Pengerusi Parti Warisan Datuk Jun Wong, Ketua Penyeraras Semenanjung Dr. Rajiv, Pemangku Pengerusi Badan Perhubungan Negeri Selangor Datuk Abdul Rahman, Timbalan Pengerusi Warisan Selangor Yang Berhormat Brian Lai, Pengerusi Warisan Bahagian Kelang Saudara Epen Thomas, saudara-saudari dari pihak media, tuan-tuan dan puan-puan, dan semua hadirin yang dihormati sekalian. 各位朋友，各位来宾，晚上好！谢谢你们的光临，谢谢你们的支持。Welcome. Terlebih dahulu, ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa dan memberikan sumbangan. Tanpa anda, majlis makan malam ini tidak akan berjaya. Selepas kemerdekaan, pada zaman pemerintahan Tunku Abdul Rahman Putra Haj, beliau mengambilkan polisi terbuka, memberi peluang kepada semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Selepas beliau tidak menjadi Perdana Menteri lagi, kerajaan yang seterusnya mengamalkan polisi yang lebih tertumpu kepada kaum daripada negara. Polisi ini mempunyai kebaikan. Polisi ini walaupun dapat memperbetulkan ketidakseimbangan kaum, tetapi bila ia dilakukan secara berpanjangan, maka kesan sampingannya telah mula. Ramai rakyat yang berkebolehan tidak diberi tempat. Mereka hampa dan banyak yang daripada mereka berpindah ke luar negara. Kehilangan talent-talent ini bersama dengan kerajaan yang kurang efisien mengakibatkan daya saing Malaysia menurun. Dalam zaman globalisasi ini, saingan hebat memula daripada negara-negara digital seperti Indonesia, Filipina dan Vietnam. Dan apabila negara ini mula naik, kekurangan Malaysia sudah menonjol. Pelaburan yang menurun memaksud kurangnya pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Nilai ringgit yang jatuh mengakibatkan harga barang import naik. Kadar inflasi meningkat, kadar kemiskinan meningkat. Peratusan orang yang di bawah tahap kemiskinan meningkat dari 40% menjadi 60%. Untuk mencegah ekonomi terus merosot, kita perlu tukar haluan dari polisi yang fokus kaum ke polisi yang fokus kepada kepentingan negara. Dengan menjayakan ekonomi negara, maka hanyalah dapat kita membantu ekonomi setiap kaum. Jikalau ekonomi Malaysia meleset, tiada satu kaum yang akan terlepas
daripada kemelisatan ekonomi itu. Dengan itu, tepatlah pada masanya Dato' Sri Shafie Apdal mencadangkan polisi negara yang berfokuskan kepada negara, yang mementingkan negara, dan bukan kaum ataupun agama. We are here to build a nation, not a particular race or religion. It is time we put the nation first. By only making the nation successful, then only we can take care all the races. No races can we take care if the country fail as a whole. Semua kaum di Malaysia harus bersatu padu, membentuk satu bangsa, bukan bangsa Melayu, bukan bangsa India, bukan bangsa Cina, bukan bangsa Kadasan, tetapi hanya satu bangsa, yaitu bangsa Malaysia. To God we trust, unite we must. Saya akan cakap sedikit dalam bahasa Cina untuk mereka-mereka yang kurang fasih dalam bahasa Malaysia. 在马来西亚独立之后，国父东姑阿卜杜拉曼施行全米政策。自从东姑阿卜杜拉曼下台后，这50年来，所有继任的首相都施行种族政策，以马来人为先，国家为后。这个政策让许多人才外流，更让许多华人对这个国家失望和失去信心。马来西亚的经济开始下滑，外资开始减少，马币开始下跌，使到进口货物价格上升，生活费提高，贫穷率增加。种族政策使我们国家竞争力下滑，在全球化的今天，我国经济开始走向没落。马来西亚必须改变方向，从一个以种族为出发点的国家，改变为一个以国家为重点的政策，让Dato' Sri Shafie Apdal带领我们走向这一条新的道路，一起创造成功的马来西亚。我们来这里是为了建造一个国家，不是为了建造一个种族或一个宗教。相信上帝，团结一致。民进党在沙巴执政时期推行了全民政策，让许多华人有机会在政府里面身为主任。第一次，华人在政府里面有了机会升官，有了机会爬上了第一位，这是前所未有发生的。因此，我们希望民进党沙菲仪Dato' Shafie仪可以把他在沙巴的成功带来西马，让西马有一个全民的政策，让每一个马来西亚的人，不管是马来人、华人还是印度人，都觉得他们不是二等公民，他们是真正的一等公民，他们在这个国家是受到重视，是受到爱戴，是有机会为国家奉献，也有机会为国家牺牲。希望Shafie Apdal为我们全体马来西亚的人
带来希望。今晚我们在把声，我们以热忱的心热烈欢迎民兴党的到来。我们也希望民兴党能够在马来西亚的每一个角落落地生根，开花结果。民兴党使国家兴盛繁荣，民兴党让人民高兴安康。万事俱备，只欠西风。如果我们马来西亚西马的人支持民兴党，那么我所讲的一切将可能变成事实。请支持民兴党，让他团结马来西亚的每一寸土地，让我们一起创造一个伟大的马来西亚民族，实现一个成功的马来西亚。To God we trust, unite we must. 谢谢，nandri. Pengacara Majlis, terima kasih Penganjur Majlis Dr. Lu, Yang Berhormat Datuk Seri Shafie Apdal, Presiden Warisan Malaysia, dan Dr. Rajiv dan Dr. Lu, ada YB Brian daripada Selangor, dan semua pimpinan warisan yang saya tidak dapat sentuh satu nama persatu. Salam warisan. Sebenarnya malam ini saya sangat bangga lah. Saya ingin ucapkan tahniah kepada Dr. Lu dan juga Ipian, Thomas dan juga semua tim yang telah menganjur pada program malam ini. Sebab kenapa saya diberitahu ini program hanya ada orang ambil 2 minggu saja untuk prepare dan bawalah semua penyokong ke hari ini pada malam ini. Tepukkanlah kepada sendiri yang beri sokongan yang mencudu padu kepada kita. Terima kasihlah banyak-banyak. Dan sebenarnya malam ini pun adalah satu momen, satu event yang sangat bermakna untuk saya, untuk kita, warisan dan cukup bersejarah. Sebab kenapa? Bukan sahaja first time kita tapak ke Klang untuk mengadakan satu majlis makan malam bersama Presiden kita. Dan dia juga menunjukkan bahawa warisan are here to stay. People of Malaysia accept warisan to fight for all Malaysians. Betul ke tidak? Correct or not? Sebab saya masih ingat lagi apabila kita mulai last year 17 Disember kita officially launch warisan di Peninsula. Waktu itu apabila kita berkempen, kita berjelajah di seluruh Malaysia kan. Saya sama YB Brian, berapa orang saja kita? 3-4 orang saja. Kita berjelajahlah di seluruh Malaysia. Hari ini kita boleh nampak bukan saja di seluruh Malaysia, hanya 2 negeri lagi kita belum ada lagi. Kita punya itu state committee. Semua kita sudah ada. Di seluruh di Kedah ada deh. Kita punya pengurusi di sana tu. Kita punya Ustaz chairman daripada Kedah. Please stand up untuk kita. Nah, ini Datuk ni kita. Dia ex-exco, UMNO exco Kedah. Sekarang dia pengurusi di Kedah kita. Hari ini. Jadi semualah state Penang kita ada, Selangor ada. So hari ini sangat-sangat memang bermakna untuk kita bahawa warisan is here to stay. We are not hanya orang cakap kacau-kacau saja. Di sini, we are here with a mission. We are here to unite all Malaysians regardless of race and religion. Ini penting untuk kita. Dan saya rasa kita boleh rasa sudah. Apabila saya pergi Johor, saya masih ingat lagi apabila kita launch warisan di Johor. Itu reporter dia sangat kita pengen terharu. Sebab kenapa? Dalam satu majlis dia boleh nampak 30% Cina, 30% Melayu, 30% India dalam satu majlis, dalam satu bendera, satu parti di bawah satu pimpinan. Dia bagi tahu ini tidak pernah berlaku di Johor. Betul ke tidak? Correct or not? And here Klang, I'm not sure lah. Tapi di Klang here, have you guys ever seen one party, one logo, semua kaum ada dalam satu parti dan menyokong dengan satu presiden daripada satu parti? Pernah tak? Pernah tak? And this is the Malaysia kita mau. Betul ke tidak? This is sebenarnya itu Malaysia. Why we come to West Malaysia? A lot of people cakap kita datang sini kacau-kacau. Why we come here? Because the biggest problem in West Malaysia, Peninsula ini, is the political structure, the political system yang masalah.
Sebab kenapa? They are race-based. Sangat politik berkawan. Very race-based. And the politician here, most of them lah, they embrace it. Dia angkat ini political structure. Dan ini merosakkan rakyat Malaysia. Sebenarnya kita tidak ada masalah. Masalah itu politician. Masalah itu sistem. Betul ke tidak? Dan ini kita kena hapuskan. That is why warisan come under pimpinan Datuk Seri Shafie Apdal. Dia datang ke Peninsula, dia mau offer satu alternatif di mana satu landasan yang kita tidak mau sebut lagi pasal kaum atau pasal agama. Kita sebut kita semua anak Malaysia. How do we progress as Malaysia? Ini yang kita mau bawa ke Peninsula pada hari ini. That is our struggle to unite all Malaysian, inclusive, progressive, and to talk about multiracial for all Malaysia. Nah, inilah kita punya matlamat. So, yalah, and when we come here, right, ini ada satu message saya kena sampaikan lah. Bahawa warisan, are you guys ready? Because itu parlimen sudah berubah, betul kan ya? Berubah sudah kan? Kita pun sudah sedia. Jadi kamu kena sedia sudah. Kamu sedia kah? Kita sedia apa? Kita sedia mau jadi kerajaan sudah, betul kan tidak? Masih mau jadi pemanggang? No, kita tak boleh jadi pemanggang. Kita kena dalam kerajaan persekutuan, betul kan tidak? Sebab kalau tidak, masalah rakyat kita tidak boleh kawal. Economic recovery, unemployment, depreciating ringgit dan sebagainya. Banyak masalah rakyat. Kita jangan politikan isu saja. Kita kena jaga semua rakyat punya isu, betul kan tidak? Macam mana you mau jaga kalau you bukan persekutuan? And warisan is here to form the government. Jadi saya tell you how. Saya beritahu you, how do we form the government? Today, the political scenario in Malaysia sudah telah berubah. Peninsula dahulu, Barisan Nasional. Sarawak dahulu, Barisan Nasional. Sabah, Barisan Nasional juga. Terpaksa lah. Mana-mana kawasan pun terpaksa lah kena undi sama Barisan Nasional. Sebab mau jadi kerajaan. Hari ini, Peninsula. Siapa yang jadi kerajaan? Masih Barisan Nasional kah? Sekarang masih lah kan? Tapi siapa yang akan menang pada pilihan yang akan datang kali ini? Sudah bubarkan. Siapa yang boleh menang sendiri di Peninsula pada hari ini? Tiada kan? Ada tak? Satu kumpulan sendiri boleh bentuk kerajaan federal. Ada tak? Ada tak? Tiada. Di Sarawak, bukan Barisan Nasional. GPS sudah. Dia sudah ada premier sendiri. Dia sudah PM sendiri itu. Premier dia, Bang Johari. Apa dia cakap? Kita tidak mau ikut sama BN lagi. Kita mau jadi penentut. We are going to be kingmaker by the next election. Sarawak sudah cakap. Dia buat pendirian dia. BN sudah jemput. Sarawak reject. No. Kita tidak masuk BN. Kita mau jadi kingmaker. Now Sabah. Siapa jadi kerajaan sekarang di Sabah? Bukan Barisan Nasional. JRS. Tapi itu bagus. Sebab itu kerajaan lemah lah. Tapi itu bagus. The point is. Bukan lagi Barisan Nasional. Jadi bolehkah Barisan Nasional bentuk kerajaan sendiri di Peninsula saja? Tolak Sabah Sarawak, 56 kursi kita tolak. Tinggal 166 kursi di Semenanjung. Bolehkah Barisan Nasional bentuk kerajaan sendiri? Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Jadi dia create a new political scenario. A new political scenario di mana tanpa Sabah dan Sarawak, tak ada orang boleh bentuk kerajaan federal. Setuju tak? Setuju tak? Ini adalah reality politika pada hari ini. Dan Sabah dan Sarawak tak keliru. Sarawak sudah undi sama parti lokal. Dan Sabah juga akan undi sama parti lokal. Iaitu warisan di Sabah ini. Dan Sabah dan Sarawak kita yakin kita boleh contribute 40 kursi pada pilihan raya akan datang daripada East Malaysia. We can contribute 40 seats by the next election. Apabila berubah nanti kita akan contribute 40 seats and we will become kingmaker and we will determine who form the next federal government. Nantilah bila saya tahu bila undi mungkin early November. Selepas tu we are going to be in the federal government. That is why we are here. But kita tidak mau form government sendiri saja East Malaysia. Sebenarnya kita mau form federal government dengan brother and sisters daripada Peninsula. Semua kita punya brother and sisters di sini. We want to form government together. Boleh tak? Can tak? So the people of Klang, kamu sudah ready tak mau form government sama-sama kita? Let's bring in multiracial into Malaysia. Unite together with East Malaysian. Because East Malaysian kita memang multiracial. Kita tidak ada isu tu. Kita tak ada isu berkauman, tak ada isu Sabah Sarawak, tak ada. So kalau kawan dan adik brother and sisters lah di Peninsula mau
embrace multiracialism in West Malaysia, just work with the East Malaysian. Jadi kingmaker juga sebenarnya. Vote sama warisan and we all form government together pada next election and let's be in the federal government together. Okay tak? Boleh tak? Kalau boleh tepukanlah, kita mau jadi kerajaan sudah, kamu tidak mau tak? Dan harap dengan itu number daripada Peninsula, mungkin kita boleh angkat kita presiden sebagai, mana tahu kan, Prime Minister Malaysia kan. Ini boleh pak? Boleh tak? Seperti kita punya Jokowi di Malaysia ini. Okey, di sini ini sebenarnya message saya lah. All of us should unite by the next election and form government. Given the political scenario today, pada hari ini, Sabah and Sarawak will determine who form the next federal government. Let's unite together. Sabah, Sarawak and Peninsula, let's form government together by the next election. So that's the point. Now di sini saya akan ambil sedikit kesempatan untuk ucap dalam bahasa Cina sekejap saja, very shortly ya, boleh ya? Kalau kawan-kawan kita dah faham, kamu tepuk sajalah, kasih sokongan saja, boleh tak? Boleh ya? Nah inilah semangat Malaysia, ini semangat kita. 在这里的全部的巴生的朋友，大家晚间好。我们是第一次来到巴生，真的很荣幸看到巴生的朋友给我们这样大的支持。在这里，我只要讲一个讯息罢了。刚才 Dr. Liu 讲到，我们华社还有印度啦，sebenarnya印度也是有吧。Tiap lah kalau tak faham kasih tepukan saya lah。华社基本上我们以前讲么？我们华社是2、3等公民，有没有？2、3等公民。今天我们已经没有讲了，我们已经不再讲这件事情了。为什么？因为你们已经接受了，我们是2、3等公民，没有办法改变的。这个是个很可悲的事情。要不要改变？肯定是要吗？可是怎样改变哦？都不懂要怎样去改变了，对不对？一直以来不知道怎么改变，可是要。那一天我们去槟城，我问槟城的一个很资深的那个记者，我问他，槟城是华人的骄傲了，槟城是华人的基地。你可以给我一个华人的名字，在政府里面担任高官的一个华人名字吗？给我一个人。他讲有 councillor 的本阿拉，他讲 councillor 的本阿拉不算，我们要在部门里面可以做政策、可以决定政策的那一个人，给一个华人的名字我。你知道那个资深记者跟我讲什么吗？他跟我说，不可以的 YB， 不可以的，因为已经深根蒂固了的，我们要接受华人是不能够担任这些高职的。然后你知道我跟他说，我讲，以前我们沙巴哦，也是没有华人哦，担任高职也是没有的。所以对我来讲，在瓦伊山做政府之前，我们也是认为不可能的，不可能的。可是瓦伊山我们的Datuk Seri Shafie Apitah一旦上任做了政府之后，在沙巴，你知道最高峰的时候有多少个华社抓住高任的位置吗？有13个人是华社，之前是没有的。我们晚上上海有之后，有13个人是华社。那我随便带过几个名给你。经济策划 When，Attorney General 就是政府的检察司，这个政府了的那个律师 ，Datuk Brandon So。Land and Survey 这个 Tanah dan Galian 我们这边叫做 Tanah dan Galian Director Datuk Bernard Liu。Veterina 管猪肉的 Dr. Peter Lee。还有谁啊？那干嘛？KPD Jamila Lee， 很多的华社传我记不到全部的名字了，不过我告诉你，自己去谷歌找，骗不到人的，今天骗不到人的，自己去谷歌找。我们原本的华社的领袖，能够代表在政府里面做官的人，在我们沙巴最多华社领袖、最多华社部长的时候，如果我没有记错了，2个正3个副，如果没记错了，2个正3个副。我们瓦伊山上台了之后，Datuk Shafie给4个正4个副8个华社部长，代表1/3的整个内阁代表在沙巴里面也没有看过的，也没有发生过的事情。然后最重要的，我们Datuk Shafie从来没有答应过我们要成人统考，可是，在2019年9月28号，正式沙巴承认了统考在沙巴。这个你们要鼓掌一下，这里已经求了很久都做不到的事情。而我们的Datuk Shafie已经做到了。然后我们统考生在沙巴已经直接拿到我们政府机构雅亚圣沙巴的奖学金，拿了的了。
我不用骗你讲我要拿，你们投给我不用，我们已经给了，我们已经给了我们的统考生。所以很多的人还是问我们，哎，统考生拿了，可以不可以直接进政府里面做工？啊，他们问我们这个问题，我们讲可以，可是我们扪心自问了，每一个统考生读完书出来呀，有没有要去政府打工了？有没有？没有的嘛，全部都要去升学，对不对？他们都要去升学，可是为什么华社还要问这个问题？为什么？因为华社心里很清楚的知道，我们要的东西就是一个肯定，我们要人家看到我们，我们人家认同我们，给予我们公平的机会，跟公平的对待，跟一个公平的尊严，对不对？这是不是我们要的？对不对？我们马来西亚的华社是不是只是需要得到一个公平，跟一个公平那个对待，跟一个尊重，对吗？我们的建设，我们为马来西亚的建设跟教育的建设贡献，我们希望人家看到我们，就是这么简单，对不对？我们马来西亚做政府在沙巴的时候，我们已经做到了，我们已经做到这件事情了。所以在今天西马半岛，如果你要看到在政府里面有公平的机会给华社的话，是不是天方夜谭？是不是？没有机会了，对不对？想不想看到一个华社在政府的机构里面有一个华社人担任高职？你们想不想看见？想不想？拍手想是不够的，要不要？想不想看到一个？那你们没有选择了咯，你们巴生的朋友，你们没有的选择，包括如果今天有看我们 live 的，没有的选择，你们的票一定要交给我们民进党，可不可以？让我们带来真正的改革给马来西亚，不要用嘴巴讲了，我们带来真正的改革，而我们的瓦利山在我们的Datuk Seri Shafie Apdal的领导下，我们已经做到了，我们不用吹水，我们也不要跟你讲，我们只是差一个事情罢了，差什么？差没有权利，然后我们拿着权利，我们就会做给你们，好不好？可不可以？Jadi di sini, terima kasih sekali lagi kepada semua. Saya ulang baliklah. Di sini Warisan ingin bawa satu perubahan, di mana kita mau ambil the middle road, di mana kita bagi satu landasan, di mana kita tidak mau sebut lagi kita punya suku kaum, kita punya agama, kita punya kaum, dan kita maju sebagai anak Malaysia sama-sama. Anda bawa pimpinan Datuk Seri Shafie Apdal. Boleh? Boleh ya? Makasih, jadi saya pun mau lah, mari satu kali. Mari, warisan nggak? Warisan unity sajalah. Warisan unity. Warisan unity, boleh ya? Oh, perpaduan, oke. Warisan perpaduan. Warisan perpaduan, boleh nggak? Sama-sama, kena bagi itu semangat Malaysia supaya kita boleh nanti kita boleh Putrajaya kita bawa ini semangat ke sana. Boleh ke tidak? Boleh ya? Oke, mari. 1, 2, 3. Warisan. Warisan. Perpaduan. Warisan. Perpaduan. Warisan. Perpaduan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Tacha hao. An hao. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih banyak pengurusi majlis. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini di Kelang. Semalam saya sampai hampir jam 1 pagi dari Sabah. Pasal mau pergi Kelang. Ribut hujan, saya datang ke Kelang. Yang dikasihi pengurusi penganjur, yang dikasihi Dr. Lu dan jawatan kuasa beliau, yang berhormat Datuk Jun Wong, Naib Presiden Parti Warisan Malaysia, mantan Menteri Pertanian Perikanan Negeri Sabah, yang berbahagia Dr. Rajib, Koordinator, dan juga pengurusi jawatan kuasa beliau di
Semenanjung, pimpinan warisan di negeri Selangor, ramai di sini ini. Nak sebut satu persatu nanti larut malam. YB Brian pun ada sini. Pengurusi perhubungan warisan Kedah, Datuk Fadil Hanafi, bekas menteri di Kedah. Ya. Pertama sekali bila saya mendengar ucapan the former MP also, Kelang di sini dulu, Datuk Wee is here, Izam pun ada sini. Ini saya ingat tak perlu cakap panjang. Dah dengar berbagai ucapan. Sebab bila melihat ramai yang datang berbagai bangsa, berbagai kaum, yang ada ini selaras sehati apa yang kita kehendaki di negara Malaysia. Maka malam ini saya ambil sedikit masa untuk memberi ucapan. Kita kena melihat bila negara kita dibentuk sebagai sebuah negara Malaysia, ianya dibentuk pada 16 September. Tidak mungkin tanah Semenanjung boleh jadi Malaysia. Waktu itu tanah Semenanjung saja, tidak ada Malaysianya. Tapi bila ada Sabah, bila ada Sarawak, bila ada Singapura, barulah terbentuk Malaysia. Dan kita semuanya mendengar ucapan almarhum Tunku Abdul Rahman. Saya masih kecil pada tahun 1962, berada di Semporna bila Cobble Commission datang ke pekan daerah Semporna, termasuk Tun Ghazali Syafi'i, Lord Cobble, tanya orang-orang, rakyat Malaysia di Semporna. Waktu itu North Borneo government, Sabah sudah ada government kerajaan dia, kerajaan British. Dulu, bukan tidak ada kerajaan di Sabah. Sudah ada kerajaan di Sarawak. Sudah ada kerajaan di Singapura. Tapi kita mendengar suara-suara yang diutarakan. Almarhum Tunku datang ke Semporna tahun 1967. Meresmikan Masjid Ar-Rahman. Pada tahun 1962, Cobble Commission datang. Bila Cobble Commission datang ke Semporna, ditanya, saya ikut dengan ibu saya. Saya masih kecil. Saya tidak tahu apa yang ditanya, cuma dia laungkan, setuju tak bentuk Malaysia? Teriak semua, ibu saya pun angkat tangan, setuju bentuk Malaysia. Tapi kita dengar bagaimana apa yang telah diungkapkan oleh pimpinan almarhum Tunku ketika itu, kita mau membentuk sebuah negara berbagai bangsa, berbagai anutan agama, bersatu. Kita dipisah oleh lautan Cina Selatan. Tidak mengira bangsanya, tidak mengira agamanya. Tapi kita dipadukan dengan harapan bahwa inilah negara Malaysia yang kita bentuk. Pasal itu penting kepada kita, ikatan itu harus dipegang. Niat itu harus ditunaikan janjinya. Untuk membolehkan negara ini sebagai sebuah negara yang makmur. Sebuah negara yang berpadu. Sebuah negara yang umatnya merasa nikmat yang ada. Ini yang penting kepada kita. Dan 60 lebih tahun negara Malaysia merdeka dibentuk. Tanah Semenanjung 65 tahun. Pembentukan Malaysia 59 tahun. Dan kita melihat keadaan ini membimbangkan saya. Di antara pimpinan negara yang dah lama berkecimpung dalam dunia politik, more than 30 plus years. Ya. Dah 30 tahun lebih berkecimpung dalam dunia politik. Dan bila saya melihat keadaan negara kita tidak akan ke mana. Bukan hanya dari segi keadaan keuangannya, bahkan penyatuan umat. Saya bekas Menteri Perpaduan. Menteri Perpaduan 2 tahun di Semenanjung. Dah 7 kementerian saya masuk. Menteri Jaga Ayam, Jaga Telur, Menteri Kampung, Menteri Perpaduan, Kebudayaan, macam-macam dah. Bila saya lihat, Kementerian Perpaduan apa peranan dia? Cuma paparkan di TV saja. Budaya-budaya,
Menghormati umat, menghormati manusia bukan hanya mengenali bahasanya, bukan hanya mengenali kulitnya, bukan hanya mengenali bangsanya, tapi menyentuh nurani dia. Itu pembentukan sebuah tamadun, semua bangsa yang umat itu berpadu, bersatu. Jangan hanya sentuh orang UMNO punya nurani. Saya bekas naib presiden UMNO, hampir 30 tahun. Naib presiden 2 penggal. Majelis tertinggi 4 penggal. Exco pemuda 3 penggal. Lama juga. Saya ingat boleh kita satukan umat. Rupanya nama saja UMNO Hidup Melayu. 60 lebih tahun. Sampai pilihan raya kalau tidak undi UMNO, orang Melayu akan miskin. Masih ramai orang Melayu miskin di Kelantan. Masih ramai orang Melayu miskin di Terengganu. Masih ada di Selangor orang Melayu yang miskin. Kemana? Kemana negara ini kita nak bawa? Tapi yang kita tahu kapal hilang. Hilang kapal, hilang duit. Tidak tahu kemana kapal, tidak tahu kemana duit dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, banyak kalau saya nak cerita, panjang cerita dia, mungkin 2 jam tak cukup. Dan saya akan halusinya untuk memastikan supaya kita jangan salah langkah. Saya dalam UMNO 30 tahun lebih, Mahathir, Anwar Ibrahim, Dola Bedawi, Mayudin, Najib, semuanya. Ling Leong Sik, MCA, MIC, Sami Velu, Subramaniam, semuanya. 30 tahun. Lepas itu kita tumbangkan UMNO, Barisan Nasional, buat perubahan supaya reform kita lakukan di negara kita. Dan lepas itu kerjasama pula Mahathir, Anwar Ibrahim, Mayudin Yassin, Lim Kit Siang, Goan Eng, Mat Sabu, semuanya kerjasama balik. Apa jadi? 6 tahun kerjasama dengan Pakatan Harapan. Reform yang kita janjikan. Janji tunai sana tidak tunai sini. Apa yang berlaku gaduh saja. Siapa jadi Perdana Menteri? Yang tidak gaduh, rakyat tidak ada kerja. We are not fighting for the people interest. We are just fighting for our greed to become the leader of the nation. Ini bukan satu langkah yang harus menjadi pegangan seseorang pimpinan dan rakyat kena faham. Hari ini cukup mencabar keadaan negara Malaysia. Saya sedar dan tahu banyak alasan dunia berhadapan dengan masalah ekonomi. Ukraine juga masalah peperangan dengan Rusia. Banyak masalah. Tepung tidak ada, minyak tidak ada, berbagai-bagai masalah dunia. Alasan diberikan. Malaysia hari ini masalah barangan pun, inflasi ada. Kita faham, kita tahu. Tapi kalau kita bijak mengurus keuangan negara kita, kalau kita bijak dan jimat cermat mengurus pentadbiran negara kita, tidak mungkin Malaysia ringgitnya merudum, keadaan pengangguran hampir berapa ratus ribu yang ada di negara ini, dan kita nampak bagaimana negara Malaysia mengurus tadbir. Tidak ada negara di dunia. Malaysia dah merupakan pengeluar minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia selepas Indonesia. Tapi Malaysia berhadapan dengan masalah minyak masak. Bayangkan, Malaysia is a producing country, palm oil. We export to China. We export to India. Raw palm oil yang ada. Berbilion kita ekspor ke luar negara. Tapi di Malaysia, kadang-kadang di Sabah, di Sarawak, di beberapa tempat, minyak masak pun tidak boleh jumpa. Ada minyak masak, harganya mahal. We are producing country. Malaysia adalah merupakan negara mengeluar ayam dengan telur. Ayam pun telurnya. Saya bekas menteri ayam dengan telur. Jaga ayam, domestic trade minister, menteri perdagangan dalam negeri. Ada masalah ayam, ada masalah telur, tidak sampai 2-3 bulan, selesai. Hari ini, Malaysia beberapa bulan
menyelesaikan lebih dari 6 bulan sampai jawatan kuasa bentuk jawatan kuasa jihad, Bank Negara, Menteri Perdagangan Dalam Negeri mengatasi masalah ayam dengan telur. Inilah kerajaan yang ada pada hari ini. Ayam dengan telur pun mereka tidak boleh uruskan. Nak memerintah negara Malaysia, rakyat Malaysia kena buka mata dan telinga. Sedar dan insaf. You can't even manage eggs and chicken. And Malaysia is a producing country, and yet you want to govern this country. Mana boleh? Kita kena insaf. Jangan hanya blame, oh ini politician tidak boleh harap. Sekarang sudah bubar dewan. Rakyat tentukan siapa YB di Kelang. Bukan PKR yang tentukan, bukan DAP yang tentukan, bukan PAS tentukan, bukan UMNO tentukan, bukan Bersatu tentukan. Rakyat Kelang tentukan siapa YB di Kelang. Betul tak? Change for the better. We must be daring enough to change this country. Saya sedar dan tahu bukan senang nak mengubah keadaan politik dunia. Mengambil masa Obama, anak slave, seorang anak kulit hitam di Amerika Syarikat. 300 years a black become the president of America. Black life matters in America. Hari ini kita sedar dan tahu Presiden Obama bekas Presiden Amerika. Naib Presiden Amerika. Dah pun berubah. Kamala Harris, Vice President dia. Di United Kingdom, hari ini berubah senario politik dia. Berubah senario politik dia. Perubahan berlaku. Tidak pernah seorang India, jangan cerita nak jadi Perdana Menteri, jadi calon Perdana Menteri pun dah menjadi di United Kingdom. Mayor in London. When I touched down in London 1975, 76, I cannot imagine an Indian will become the finance chancellor, minister of finance. Dah berlaku menteri keuangan di United Kingdom orang India. The world is changing. Malaysia masih lagi ditakut yang kita katakan kena ini, kena ada Barisan Nasional, kena ada Pakatan Harapan, kena ada Perikatan Nasional, tak habis-habis. Diikat nasional, diharap, tak boleh harap. Kalau saya cerita pengalaman cukup banyak. Ya. Dalam UMNO, dalam Barisan Nasional, Anwar dengan Mahathir gaduh dalam UMNO. Lahirlah PKR. Mahathir dengan Tunku Razali gaduh Musa Hitam. Semangat 46. Masa kita tumbangkan UMNO, Barisan Nasional, pilihan raya ke-14, kita janji rakyat di negara ini, kita akan reform. Waktu itu Anwar Ibrahim dalam penjara. Dia tidak boleh kempen. Tidak boleh berucap, masih dalam penjara. Bila dia dalam penjara, kita dapat kuasa di Malaysia. Tumbangkan BN. Dia keluar dari penjara, hilang kuasa kita. Bagus punya orang. Gaduh. Gaduh. Tahun 2019, kita ambil kuasa 2018. Saya ingat 2019 ataupun awal 20. Mahyudin datang jumpa saya. Pilihan raya di Kimanis. 4 mata. Apa yang dia sebut? Saya ada bincang dengan Brother Anwar, Datuk Seri. Anwar jadi Perdana Menteri, saya jadi timbalan. Saya bilang, buat apa lagi gaduh-gaduh ini? Kita belum tunai janji kita kepada rakyat, pilihan raya ke-14. Ini mau jadi Perdana Menteri, ini mau jadi timbalan Perdana Menteri. Tan Sri, ini saya cakap bagi viral dia. Wallahi wabillahi watallahi. Dia seorang haji, saya seorang haji. Kalau saya buat fitnah itu. Ya? I'm also Hajj.
Kalau saya buat cerita reka saja, ya. Dan saya beritahu, don't be divided. Sabar saja. Kalau ada rezeki you jadi Perdana Menteri, jadilah. Ya. Buat apa kita nak pecah-pecah? Itu tak sampai 2 tahun. Janji berbagai-bagai yang ada. Ya. Lepas itu hilang kuasa. Mana ada kerajaan di dunia, mana ada Perdana Menteri di dunia boleh diputuskan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri di dalam hotel. Cuma di Malaysia saja. Boleh putuskan kerajaan siapa pemerintah di Malaysia, siapa Perdana Menteri di Malaysia, cuma di Malaysia saja. Perdana Menteri. Di Sheraton Hotel mereka boleh putuskan siapa Perdana Menteri Malaysia. Si Mahyudin. Bagus punya kerajaan. Bukan mandat rakyat, bukan di parlimen. Runding sana, runding sini. Pastikan supaya kita buat rundingan. Wah, bagus punya kerajaan. Lepas itu Mahyudin kena tekan butang. Tekan butang, dia letak jawatan. Lepas itu pula Barisan Nasional bermesyuarat. Barisan Nasional cuma lebih daripada berapa kursi saja. Sudah kalah pilihan raya lalu. UMNO 39 undi saja. Masuk MIC, masuk MCA 1, MIC 1. Berapa saja undi? Bermesyuarat Barisan Nasional, lantik Ismail Sabri cadangkan jadi Perdana Menteri. Orang kalah boleh mencadangkan siapa Perdana Menteri di Malaysia? Ismail Sabri. Inilah Perdana Menteri yang telah membubarkan Dewan hari ini. Where can you have a government in the country, in the world? You call yourself a very democratic nation, and yet you decide the Prime Minister and the government in a hotel. You decide who is to govern this country by those defeated members of parliament yang ada. Kemana negara ini yang kita nak bawa? Nilai apa? Kita sebagai ahli politik, kita sebagai pemimpin, ke arah mana kita nak ni? Semuanya nak bergabung. Oh, kalau pilihan raya akan datang, kita kena bergabung. Ini bukan gabungan rakyat. Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Barisan Nasional. Ini barisan nafsu manusia. Gabungan nafsu. Bukan gabungan amalan. Bukan nak beramal. Nafsu dipenuhi. Bayangkan di Melaka. Bertumbung di Melaka. Datang UMNO Najib. Bagi mati si Mahyudin bersatu. Di Melaka. Datang Mahyudin. Bagi mati UMNO di Melaka. Pilihan raya di Johor. Datang lagi Mahyudin. Kasih tumbang UMNO di Johor. Datang UMNO, Datuk Zahid kasih tumbang bersatu di Johor. Kalah bersatu Perikatan Nasional. Kalah Pakatan Harapan. Kalah bersatu di Johor, di Melaka. Tapi di Putrajaya berkongsi kuasa. Siapa dapat jawatan menteri, siapa dapat projek, dorang boleh duduk satu meja di Putrajaya tiap-tiap hari Rabu. Bayangkan, rakyat di bawah dibodoh. Gaduh sana, gaduh sini, undi sana, undi sini. Putrajaya mereka boleh kongsi-kongsi. Is this the country? Is this the leader that we can hope? Inikah hala 7 negara kita yang ada di Malaysia? Yang kita nak bawa ke mana negara kita Malaysia? Guan Eng janji, kalau kita perintah bagi 20% minyak. Guan Eng janji, kalau kita perintah di Sabah bagi otonomi Sabah. Sudah jadi kerajaan, janji saja. Janji cakap tapi tidak tunai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pasal apa saya keluar daripada UMNO? Gabungan UMNO dengan MCA dengan MIC. UMNO hidup, MIC mati. UMNO hidup, MCA mati. Gabungan Barisan Nasional. Gabungan Pakatan Harapan seumpama itu saja. Sama saja. Nama saja DAP
Orang Cina sokong, undi habis, letih. Banyak pimpinan-pimpinan di sini. Ya. Dr. Lu pun tahu, Nizam pun tahu, the former DAP guys are here, very strong. Cakap saja. They promise only. They go to the ground, they don't help. Orang letak harapan bila they come di power, what they have done in Kelang. Have they done anything in Kelang? No. Promise after promise. Saya pergi Pulau Pinang, orang Pulau Pinang, orang Cina datang, orang India datang, orang Melayu datang. Bagi tahu dengan saya, Datuk Seri, good for you to come. We want choice. Kita sudah letih undi BN, kita sudah letih undi Pakatan Harapan. Sekurang-kurang ada alternatif, ada pilihan di Malaysia. Jadi saya berharap, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jangan hanya dengar media sosial yang ada. Jangan hanya dengar cerita-cerita daripada YouTube. Cerita-cerita aja, janji itu, janji ini. Kalau kita dengar macam-macam janji yang ada. Perjanjian 63 Malaysia dibentuk, dah sudah berapa tahun tidak tunai janji dia. Pakatan Harapan menang pilihan raya, sudah perintah berapa tahun janji. I had a town hall talk dengan lebih 30 usahawan orang Cina dari Los Angeles, dari California, dari New York. Bila dia bagi tahu dengan saya 30 orang Cina migrating to Amerika Syarikat. 30 tahun, 40 tahun di sana kerja. They are doing well in US. Datuk Seri, the last election, kami turun pergi Malaysia. Kami turun undi Pakatan Harapan. Harapan kami cukup tinggi. Ada reform. Rupa-rupanya tidak ada reform yang ada. Apa mau dengar reform? Anwar is the chairman of Pakatan Harapan. Cakap saja reform. Dia sendiri tidak ada reform untuk mentadbir negara ini. Buat apa kita bagi undi? He himself never change. Why should you vote for people who can't even reform themselves? That's why I said, cukuplah. Saya tidak cakap buruk kepada mereka-mereka ini. Sama ada Mahathir, sama ada Anwar, sama ada Mahyudin. Di negara ini, kita ada pilihan. Bukan hanya mereka boleh jadi pemimpin negara Malaysia. Change must be done in this country. And this is the moment. This is the time. This is the moment that we can change. The wind from the east. Saya bukan gila mau jadi jawatan. Bukan gila. Bukan gila mau jadi Perdana Menteri. Bukan gila jadi timbalan Perdana Menteri. Malahan bila Mahyudin jadi Perdana Menteri, ada 2 orang datang jumpa saya, tawarkan saya timbalan Perdana Menteri. Tan Sri Noh Omar, dia masih hidup di Selangor ini. Bisik saya, kami mesyuarat Datuk Seri, cadangkan Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Kami mau cadangkan Datuk Seri jadi timbalan Perdana Menteri. Mana mungkin? Saya bagi tahu lepas pilihan raya mandat rakyat kita kena dengar suara rakyat. Kamu kalah dalam pilihan raya. Buat apa kita mau dengar suara mereka? Dengar suara rakyat di Malaysia ini. Change we must. Jangan tidak ada perubahan berlaku di negara kita. Belanjawan baru saja dibentangkan. Kalau kita dengar, bukan main sedap telinga mendengar. Perbelanjaan 375 bilion terbesar. Saya sudah 6 penggal di parlimen. Saya tidak pernah dengar belanja 375 bilion. 6 penggal saya di parlimen. Tidak pernah saya dengar. Belanja banyak, utang pun banyak. 99 bilion utang, hampir 100 bilion. Belanjawan yang besar, utang yang besar. Kemana kita nak belanja? Emolument, gaji-gaji saja. Hampir 90 bilion gaji. Untuk operating expenditure yang ada. Gaji saja berapa bilion. Bila saya kira tahun ini dalam belanjawan, kita bayar peningkatan gaji yang ada
4,9 bilion untuk gaji saja. Peningkatan daripada berapa peratus ini? Daripada dahulu. 2020 sampai 23. Meningkat gaji emolument, iaitu 4 bilion lebih, hampir 5 bilion. Pasal apa gaji banyak? Meningkat. Rupa-rupanya bukan hanya pegawai kerajaan mereka lantik banyak kontrak. Menteri pun banyak. Timbalan menteri pun banyak. Hampir 70 lebih. Menterinya, timbalan menteri, pegawai khasnya yang ada. Dalam kita tahu, negara Malaysia berhadapan dengan utang yang banyak. Hasil tidak seberapa. Belanja boros. Dalam belanjawan, Kementerian Pertahanan dapat 17 bilion lebih. 17 bilion lebih. Sebagian besar, tidak tahu berapa bilion untuk procurement, beli peralatan. Kita sudah tahu. Kita beli submarine, berapa bilion submarine terletak di Sabah. Saya tidak tahu ini submarine kapal selam dia menyelam ke tidak menyelam. Berapa bilion duit. Sukhoi, kapal terbang. Kita belanja berapa bilion. Baru-baru ini, audit negara jumpa laporan audit. Duit belanja 6 bilion hilang. Untuk beli kapal 6. Kapal pun hilang, duit pun hilang. Bagus punya kerajaan. Sekarang bagi lagi 17 bilion untuk Kementerian Pertahanan yang ada di negara Malaysia. Kapal hilang. Duit pun hilang. Itu Kementerian Pertahanan. Di Sempurna, bulan 8, 20 tentera kena tahan di Balai Polis Sempurna. Kena tahan di Balai Polis Sempurna 20 tentera. Pasal apa? Rompak nelayan di Sempurna. Bagus. Di atas rompak duit, di bawah rompak nelayan. Kemana pentadbiran reform yang kita perlu lakukan? I don't create this. Saya bukan reka. Ada jawapan dari Kementerian Pertahanan, salinan saya pegang. Minggu yang lalu orang bagi dengan saya. Laporan dia bagi dengan saya. Inilah negara Malaysia. Yang sekarang ini pilihan raya akan diadakan. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, dengar belanjawan sedap. Subsidi masih kekal. Jumlahnya tidak berubah. Itu bagus. Saya sokong. Bukan saya tidak sokong bantu rakyat. Bantu telur, bantu ayam, bantu minyak masak. Ya, macam-macam bantuan yang ada. Ya. Kadang-kadang. Tapi bantu kita hilang. Kapal kita bantu hilang macam-macam. Ya. Jangan hanya dipadamkan kebijaksanaan kewarasan kita dalam pemikiran dengan duit yang diumban, ditaburkan dalam belanjawan 375, maka undilah kami. Kalau kamu undi kami, ini duit akan kami luluskan. Apa dia ingat kalau dia kalah? Kalau kita menang, kita pun bagi luluskan. Ya? Bukan kita mau tolak untuk kepentingan rakyat. Betul tak? Kalau dia untuk kepentingan rakyat, kebaikan rakyat, kita juga bukan nak tolak. Mananya bukan hanya mereka boleh menggubal belanjawan. Saya pun pernah gubal belanjawan di Sabah. Ya. Bukan tidak boleh gubal. Menteri Keuangan saya di Sabah 2 tahun. Macam mana kita gubal? Ini penting kepada kita untuk menyusun keuangan negara yang terbatas. Kita dah tahu hasil negara tidak banyak. Kita dah tahu pengangguran. Kita dah tahu tahun depan world economic crisis akan mendatang. Krisis ekonomi akan datang di peringkat seluruh dunia. Saya tidak pernah nampak ini jauh daripada financial crisis. Supply chain is affected. Energy is affected. Sudah putus supply gas minyak daripada Rusia ke Germany 2-3 hari yang lalu. And currency is dropping. Kemana kita nak letak negara kita ini? Pengurusan kewangan, reserve sampai berapa? Utang negara meningkat saban tahun. Yang bayar
bukan pimpinan sekarang. Yang bayar generasi akan datang. Anak-anak muda 18 tahun. Don't make the mistake for voting them. Sama ada barisan, sama ada Pakatan Harapan, sama ada Perikatan Nasional. Jangan, pastikan undi calon warisan di Kelang. Saya tahu orang tanya gitu. Saya tahu orang tanya, kenapa Datuk Seri tidak tanding semua negeri? Ya, tidak tanding di Selangor sampai 14, 12, 16, 20 kursi. Kenapa tidak tanding Ustaz Fadil, bekas Menteri Agama, ya, di Kedah? Kenapa tak tanding 14 kursi parlimen semua? Saya beritahu jangan tanding semua. Measure kekuatan, jangan ikut nafsu. Ya, mana boleh menang kita tanding. Di Sabah, that is our fixed deposit yang ada. Di Sarawak, that is a fixed deposit. Dua negeri bergabung lebih daripada 56. Kita ada bertanding di beberapa, di Perlis, di Kedah, sedikit untuk tambah pastikan perubahan politik di negara landscape boleh kita ubah. Tapi perubahan tidak boleh berlaku kalau rakyat tidak berubah pemikiran dia. Pasal apa tidak pemikiran dia berubah? Datang pilihan raya pakai tudung biru, pakai kasut biru, pakai baju biru, pakai jet biru, pakai cermin mata biru. Itu Barisan Nasional, gelombang biru. Bukan gelombang biru. Itu yang saya beritahu, saya bimbang. Saya bimbang datang baju biru, datang Pakatan Harapan, dia naik roket. Saya sudah beritahu dengan rakan-rakan sama ada dahulu dalam UMNO. Saya sudah nasihatkan rakan saya Datuk Najib. 8 tahun saya yang kena penjara. Now itu yang kita katakan. Akhirnya kebenaran itu akan mengatasi segala kebatilan di muka bumi ini. Ya. Dan saya dah beritahu dengan Tun Mahathir, kita bergabung. Saya beritahu dengan Nur Ibrahim, kita bergabung. Bayangkan, bila saya bubar pilihan raya di Sabah, pilihan raya yang lalu, saya bubar pilihan raya di Sabah. Anwar Ibrahim, Saifuddin Nasution, Wan Aziza datang rumah saya. Waktu itu saya Ketua Menteri. Minta 14 kursi. Lepas itu Guaneng pun minta berapa kursi? 14 lebih. Saya beritahu saya bagi 7. Bagi 7 PKR, bagi 7 DAP, bagi 1 Amanah, bagi APCO 14. Gabungan Pakatan Harapan Warisan Plus. Bubar Dewan di Sabah. Saya tidak mau, saya katakan, ada 3 orang melompat. Kalau bukan 3 orang ni melompat, saya masih lagi Ketua Menteri Sabah. Siapa dia yang melompat? William. YB Kenny Chua. Dua-dua ini, YB Kenny Chua dengan William, orang PKR. Satu orang DAP, Roni. 3 orang ini, kalau tidak keluar dari warisan government, kita masih kerajaan. Tapi saya tidak tahu siapa suruh mereka keluar daripada warisan government. Bila mereka keluar dari warisan government, yang lain pun ikut keluar. Inilah gabungan saya. Lepas itu saya tahu, saya diam. Ya. Bubar Dewan. Saya tidak mau beli. Kalau saya boleh beli 1 orang, 3 orang. Saya beritahu Jun Wong, kau letak jawatan. Bagi jawatan dengan orang itu. Bukan tidak boleh buat. Bagi 1 juta, bagi lagi jawatan. Bukan tidak boleh buat. Macam Barisan Nasional buat. Musa Aman buat, boleh. Tapi is that the values that kita nak tunjukkan kepada umat di negara ini? Kau naik dari pemimpin, atas hakikat kau rasuah rakyat. Kau rasuah jawatan. That is not the way. Saya nak beramal. Ahli yang berhormat bukan untuk memperkayakan poket. Memperbanyakkan amalan kepada umat di dunia ini. Itu penting. Tidak ada gunanya duit kita banyak, tapi amalan kita kemana? Yang berhormat, yang beramal. Bukan yang sombong, bukan yang bongkak. Itu yang saya bagi ingat. When you become a YB, don't forget your people on the ground.
Kita lupa, oh jangan ikut dengan dia, saya ketua bahagian, saya pemimpin. Ya kau ketua bahagian, besok mesyuarat agung bahagian ditumbangkan ketua bahagian oleh orang yang calon dia. Besok kau jadi YB, lepas itu lupakan orang-orang di Kelang, pilihan raya ke-15, tolak mereka di Kelang. Boleh. Kalau orang Kelang tolak mereka, boleh tolak tak? Boleh. Apa jadi bila saya bubar dewan? Pilihan raya di Sabah kita adakan. Bagi dengan PKR 7, bagi dengan DAP 7, bantu lagi calon-calon mereka. Bantu. Saya tidak mau sebut bantu apa itu. Kamu pahamlah itu. Bantu keuangan. Bantu. Sudah bantu bagi kursi, sudah bantu lagi macam-macam. Saya minta dengan DAP bagi satu kursi. Saya parti berbagai bangsa. Bagilah satu kursi Cina. Pasal saya ada pemimpin Cina, Jun Wong, naik presiden. Parti berbagai bangsa. DAP semua ambil kursi. Tidak mau bagi kongsi-kongsi. Sudah ambil kursi, dia tanding lagi di Tenam. Dia tanding lagi di Bingkur. Saya bantu juga. Pasal itu mereka dapat MP di Tenam. Tapi bila kita bubar dewan, bila kita bagi kursi, bila kita bagi bantuan kepada mereka, pilihan raya pertama penamaan calon, apa jadi? Anwar terbang pergi Kuala Lumpur. Saya tanya Christina Liu, Chairman Pakatan Harapan. Christina, where's Anwar? Oh, dia terbang Datuk Seri petang tadi pergi KL. Pasal apa? Convincing number. Jumlah ada. Ada jumlah, ada convincing number dia. Mau jadi Perdana Menteri, angkat sumpah pergi Kuala Lumpur. Saya tanya dia, Datuk Seri, kenapa dia tolong kau punya calon di Sabah? Kita pilihan raya di sini. Kau sudah minta kursi, kenapa tidak turun? Tidak turun, duduk di KL. Tunggu istana, panggil dia mau angkat sumpah. Formidable number. Macam mana dia dapat formidable number? Rupa-rupanya dia bersaing dengan UMNO di belakang saya. Saya di Sabah gaduh dengan UMNO di Sabah. Mau tumbangkan UMNO, mau tumbangkan Bersatu, di belakang saya dia sign convincing number, formidable number. Itu kawan. Itu reform yang ada dalam Presiden Pakatan Harapan yang ada sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena fikir panjang. Saya sudah lama dengan Anwar ni. Dalam UMNO berapa tahun? Dalam Pakatan Harapan berapa tahun? Dengan Mahathir berapa tahun? Dengan Mahyudin berapa tahun? Cukup. Mahyudin ada karakter yang ada. Ada karakter. Jangan percaya sangat. Kawan dengan dia. Dia jadi Perdana Menteri, saya jadi Ketua Menteri. Datang ke Sabah, runding. Datuk kita kerjasama. Saya beritahu kerjasama. Federal and state, we work together. Don't worry. Apa juga kerajaan persekutuan perlukan, saya akan bantu. Saya beritahu dengan dia. Tanah ke apakah? Oh, Datuk Seri, you masuklah kepada perikatan. Saya beritahu, no. Saya beritahu, no, I don't want. I said, let's work together. Government to government. Tidak sampai 2 jam, dia umumkan mau lawan tumbangkan saya Ketua Menteri. Bagus punya kawan. Dalam UMNO, lepas itu Pakatan Harapan. Pasal itu saya kenal satu-satu. Cukuplah. Negara ini tidak akan ketandusan. Negara ini tidak akan mati tanpa mereka dalam kepimpinan negara Malaysia. We have choice. 18 tahun is already there. Pengundi yang besar di negara ini. Bayangkan, keadaan ini Pakatan Harapan bising. Bising pasal hakim, bising pasal pengurusan keuangan, bising pasal banjir. Kenapa bubar banjir? Tapi mereka juga sign memorandum. Datuk Wee dah sebut tadi dalam ucapan dia. Sign memorandum dapat 3 juta. Kau bising pasal 3 juta. Kau dapat peruntukan 3 juta, kau sign memorandum. Memorandum apa? Pasal apa? Reform. Kau reform buat apa reform? Kita pindah undi perlembagaan 18 tahun. Tidak ada memorandum dahulu. Anda Pakatan Harapan. We change. 18 years old, vote was done during Pakatan Harapan Warisan Government, not during
Mahyudin, not during Ismail Sabri. It was done and changed during Pakatan Harapan, meaning that we were able to change the law in this country with two-third majority without even signing any memorandum. Bipartisan is there. People believe that we can change for the better, they vote for it. And yet, hari ini, kita tahu, kalau saya nak sebut susah. Ya. Anwar Ibrahim, Tun Mahathir, Mahyudin Yassin, cukuplah. Saya ingat dari awal saya beritahu dengan Tun, saya beritahu dengan Anwar, let me focus in Sabah. Saya kasih kuat, we help you to form the government in KL. That's what I did. The last election. Promise after promise, never change. So this time the wind from the east, we must change the country. We cannot rely on them. We cannot rely on them. I've been working with them to make sure change can be done. And now we must change them to change the reform in this country. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya berharap pada pilihan raya kali ini, pasal itu kita mau bertanding di Kelang. Ya. Masa tidak cukup. Our candidate is Dr. yang ada pada hari ini, Dr. Loh. Ya. So I've never mentioned this is the first candidate as a president of Parti Warisan. Jarang saya sebutkan Dr. Rajib is going to be the candidate in Kelang for Parti Warisan yang ada. Seorang pakar doktor, seorang berpengalaman, seorang ada kebolehan dia. Jadi saya tidak mau buang masa, inilah calon yang kita tampilkan yang saya yakin boleh berhikmat kepada rakyat di Kelang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, banyak kalau kita lihat dari segi manifesto yang ada. Saya akan lay out rancangan kita. Tapi the crux of the matter ada 5 perkara yang saya sebutkan. 1, perpaduan umat di negara ini. Kita tidak boleh ambil ringan. There must be some serious reform in the system on how the government try to improve unity among us, irrespective of all race and religion yang ada. Saya dahulu menjadi menteri, masa saya jadi ketua menteri di Sabah, saya bagi peruntukan. Saya bagi peruntukan kepada gereja, saya bagi peruntukan untuk kuil, saya bagi peruntukan untuk masjid. Pasal saya tahu, yang bagi cukai bukan hanya orang Islam, orang Kristian pun bagi. Saya bagi beasiswa. Bukan hanya orang Bumiputra, orang Melayu beasiswa. Saya bagi beasiswa untuk anak-anak Cina. Sampai ke London. Sampai belajar ke luar negara. Jangan kita pilih. Ini merupakan rakyat Malaysia yang perlu mendapat bantuan yang ada daripada kita selaku pemimpin. Once you are YB of Kelang, bila kita jadi YB berhormat Kelang, bukan YB orang Cina. Dia bukan YB Cina, walaupun dia Cina. Tapi dia YB Kelang. Maknanya YB kepada orang Kelang. Tidak kira bangsa, tidak kira agama. Sama ada orang India, sama ada orang Melayu, sama ada orang Cina. Serve the people. Don't just serve your race. We must be very serious. We must be very bold. We must be very bold and blunt in trying to execute what we have promised to the people in this country. They will judge us not by a day, not by a week. They will judge us for the rest of our life, how we run this country. If we are fair enough, itu yang saya beritahu, satukan umat. Saya sudah jadi menteri perpaduan, saya paham macam mana saya tahu macam mana keadaan mengikat supaya penyatuan umat daripada Sabah, dari Sarawak, daripada Semenanjung. Pasal itu saya mau bawa warisan ke Semenanjung. Show me the logo of warisan. Do you have the logo of warisan? Show me the logo of warisan. The bigger logo. Enlarge that. Enlarge the logo.
Kalau lihat ini logo, tengok ini logo ini. Tangan kanan, tangan kiri. Dia punya kapal. Itu tanah Semenanjung. Sabah Sarawak di sebelah. Tangan orang Sabah, tangan yang Semenanjung diikat dengan baik. Naik atas kapal. Lautan Cina Selatan. Itu di bawah itu Lautan Cina Selatan. Walau bagaimana gelombang kuat, walau bagaimana ombak yang kuat, kalau tangan umat berpadu dari Sabah Sarawak dengan Semenanjung, insya-Allah Malaysia akan menjadi sebuah negara yang membangun dihormati. Ilhamnya daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh zamannya. Nabi Nuh bagi orang Kristian, Nabi Nuh. Orang Islam pun tahu. Macam-macam kejadian waktu zaman kenabian. Hari ini macam-macam kejadian di negara Malaysia. Harga barang, harga telur, harga ayam, harga minyak masak, macam-macam masalah. Gaji tidak ada, tinggi tidak berubah. Bayangkan dalam belanjawan, sektor pertanian, sektor construction, masalah buruh pun tidak diselesaikan oleh mereka. Ya, tapi dengar cerita bagi duit, bagi duit, bagi duit. Kau bagi duit 1,000, dia beli handphone 1 hari pun habis. Kau bagi kerja sama dia, bulan-bulan habis, tidak habis duit dia. Dia dapat gaji tiap-tiap bulan. Yang penting bukan handout, tapi yang penting bagi kerja dengan umat yang ada. You give the salary, you give job, create the job. Buat apa kita ekspor minyak masak, minyak kelapa sawit ke China, ke Jepun, raw, ke India? India akan keluarkan byproduct, monetize palm oil. Buat candle, buat sabun, buat liquid, buat kosmetik. Kita jual kelapa sawit ke India. Orang India tidak minyak lagi, tidak beli minyak buru. Tidak beli minyak masak dari Malaysia. Pasal dia minyak sudah ada. Tidak mau beli sabun, tidak mau beli candle. Pasal dia boleh keluarkan daripada minyak kelapa sawit yang kita ekspor. Macam bila saya jadi Ketua Menteri Sabah, stop logging in Sabah. Saya tidak mau ekspor kayu balak ke Sabah. Saya ban ekspor kayu balak dari Sabah ke Jepun, ke China. Pasal apa? Bila kita ekspor kayu balak ke China, kita ekspor ke Jepun, dia buat perabot daripada Jepun, daripada China. Kita jual RM100 minyak timber, kayu balak. Kita jual RM100 kayu balak sama mereka. Diorang jual perabot sama kita RM1,000, untung RM900. Buat apa kita mau beli perabot dari China, perabot daripada Jepun? You can buy, you can produce, you create job for Malaysian in your own country. Monetize the raw material yang ada di negara Malaysia. This is the reform yang we must do in our country. Dari segi pengurusan ekonomi yang ada. Ini tidak, kita ekspor semuanya. Minyak masak, gas, minyak yang ada keluar negara. And we can never benefit. Pasal itu saya beritahu, negara ini lemas. Harga barang, pengangguran, utang banyak, keborosan, corruptionnya cukup tinggi. Kapal inilah yang boleh menyelamatkan dari Semenanjung, dari Sabah, dari Sarawak untuk mengubah supaya perubahan kita dah boleh lakukan di negara Malaysia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, penyatuannya, that is one of the fundamental pillar dalam perlembagaan parti warisan. Accountability, integrity, pentadbiran negara, it must be very accountable. We want to be very transparent. Jangan tidak ada transparency. Jangan tidak ada dia punya integrity. Dari segi accountability pengurusan, kapal boleh hilang, duit pun boleh hilang. Bila saya tengok pengurusan belanjawan, ya kita mampu bentangkan belanjawan 375 bilion. Duit dari mana kita dapat? GLC belanja, government belanja. GLC utang, kerajaan juga utang. Oh jangan bimbang, kita utang dalam negara.
Kau pinjam duit di luar negara, kau pinjam duit dalam negara, utang, perlu dibayar. Tidak berarti kalau utang di dalam negara, tidak perlu bayar. Itu mesti ada utang. 1.04 triliun utang negara. Bukan sikit utang kita. Siapa mau bayar? Yang bayar rakyat. Apa kau ingat yang bayar YB, menteri-menteri, UMNO, Bersatu, DAP, PKR, tidak bayar. Pungut sana, pungut sini, cukai sana, cukai sini. They use the instrument of tax to drain you up. Windfall tax, macam-macam tax yang ada. Ini yang kita kena hati-hati. Jangan pilihan raya kali ini cakap saja. When we are in the government, janji, harapan, harapan, harapan. Rupa-rupanya keluar Anwar dari penjara, dia dalam penjara harapan, dia keluar hilang harapan. Hilang kerajaan persekutuan, hilang kerajaan Sabah. Bayangkan, is this the way, is this pakatan yang ada? Pasal itulah saya beritahu, saya tidak mau gabung-gabung. Sudah letih bergabung 30 tahun dalam Barisan Nasional. Mati MCA, mati MIC, mati gerakan. Gerakan jadi kerajaan di Pulau Pinang, bergabung dengan barisan, hilang kerajaan dia, hilang gerakan. Gerakan pindah dengan Perikatan Nasional sekarang. Bawa Cina dalam gerakan, bawa Cina dalam MCA, bawa Cina dalam, bawa India dalam MIC. Kemana MIC? Kemana orang India? Wah, habis sana, pindah pula balik, ikut dengan Pakatan Harapan. Anwar Ibrahim di situ. Reformasi, demonstrasi, macam-macam buat. Undi DAP. Sudah undi DAP, kau tim. Sign memorandum lagi. Dengan Barisan Nasional. Dengan UMNO yang kita tumbangkan. Semalam. Kau boleh sokong yang kau boleh kasih kalah. Yang kau tidak sokong kau punya kawan. Boleh sign memorandum dengan UMNO. Saya tolong Anwar, saya bantu PKR di Sabah. Dia pula kerjasama dengan UMNO. Di belakang saya. Apa punya pemimpin? Apa punya manusia? Wallahi wabillahi watallahi, janji macam-macam. Kadang-kadang saya bimbang ya, kepada umat yang ada di negara ini. Saya berharap pilihan raya ini bukannya musimnya kita hari raya. Ini bukan hari raya. Datang orang Bersatu, datang orang Pikatan Harapan, datang bagi duit. Ya, bukan hari raya. Ini pilihan raya menentukan siapa jadi kerajaan di negara Malaysia. Jadi saya berharap dengan adanya pilihan raya kali ini merupakan ucapan pertama semenjak dibubarkan Dewan. Saya berada di Kelang. Lusa saya di Kudat, di Kota Merudu. Lepas itu ke Sipitang, round tiap-tiap hari. Hari ini saya berada di Kelang. Besok saya ada di Sabah. Saya akan round sampai ke Kedah. Pastikan kita mau buat perubahan. Yang boleh mengubah kerajaan di negara ini ialah rakyat. Saya ingatkan kembali. Perubahan di negara ini jangan blame politician. Jangan salahkan ahli politik yang ada dalam pilihan raya akan datang. Salahkan diri tuan-tuan sendiri yang salah mengundi calon dan juga wakil rakyat dalam pilihan raya akan datang ini. Bayangkan hari ini, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional tidak mau bubar Negeri Selangor, Dewan Undangan Negeri. Di Kedah dia tidak mau bubar Dewan Undangan Negeri. Di Kelantan dia tidak mau bubar. Di Negeri Sembilan pun dia tidak mau bubar. Pasal apa tidak mau bubar? Takut banjir. Banjir ada. Tapi dalam ucapan di parlimen, pembaziran. Kita kena jimat cermat. Jangan membazir. Jadi tidak konsisten ucapan dia. Sekejap jangan membazir duit, sekejap jangan banjir air. Kalau kita mau jimat cermat, kalau kita mau jangan membazir, bubar Selangor, bubar parlimen, bubar adun. Betul tak?
Sekali pilihan raya yang ada. Ini tidak. Gaduh di parlimen. Tapi Adun tidak gaduh. Lepas itu sudah menang kongsi-kongsi. Kaltim di Putrajaya. Sign memorandum lagi. Apa jaminan mereka tidak sign? Saya nyatakan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang dihormati sekalian. Ya, pilihan raya ini cukup penting kepada kita. Jadi saya berharap pada kali ini menentukan masa depan bukan hanya orang kita di Kelang. Kelang merupakan satu tempat yang cukup penting. Dan saya berharap Dr. Loh, seorang pakar medical, very qualified medical doctor, very experienced, orang tempatan yang duduk sini, dan saya yakin dia akan boleh menawarkan perkhidmatan. And my old friend, former YB Wee is here also. Dulu pun dia YB Kelang ini. Ya, YB Kelang yang ada. Jadi saya berharap pilihan raya akan datang, pastikan YB Loh menang sebagai wakil tuan-tuan yang ada. Ya. Jangan pilih hanya oleh kena lihat parti dia. Dia UMNO orang Melayu, dia DAP orang Cina, dia MCA orang India. Jangan. Dia PAS orang Islam. Don't. Vote for the candidate that serve the people, not serve the party, not serve themselves. Pilih pemimpin yang mana berkhidmat kepada rakyat. Jangan hanya berkhidmat kepada parti dia. Jangan berkhidmat kepada pimpinan dan presiden dia. Berkhidmat kepada rakyat. To be seen on the ground. Berkhidmat kepada rakyat pada setiap ketika untuk membolehkan supaya mereka memberi bantuan agar rakyat tidak akan hilang dalam keadaan ketandusan makanan, ketandusan kerja dan ketandusan masa depan. Saya berharap pilihan raya ke-15 kita akan mampu mengubah sistem pemerintahan negara ini, landscape politik yang ada bukan berdasarkan kaum, bukan berdasarkan agama, tapi dia berdasarkan isu different. Di United Kingdom, di Amerika Syarikat, tidak ada parti mengikut bangsa. 300 tahun, Demokrat Republikan. Tidak ada Demokrat Republikan, bangsa orang putih, bangsa ini, bangsa ini. Tidak ada Labour konservatif, berdasarkan bangsa agama, tidak ada. Dia berdasarkan amalan isu driven. Inflasi, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Ini yang menjadi perhitungan kepada rakyat. Yaitu untuk perut manusia yang ada. Kerja mereka, hidup mereka, makan mereka, sekolah anak-anak. Ini yang kita mau pastikan perubahan landscape politik negara ini. Hapuskan parti-parti yang hanya berdasarkan kaum semata-mata. Oh, lepas kita parti Melayu, parti India, parti Cina, parti ini, kita bergabung dalam barisan gabungan berbagai bangsa. Itu pula bergabung. Kenapa kita berpecah-pecah? Kaum India mesti sana, kaum ini sini. Dalam warisan, semua kaum ada. Kita ada Cina, naik Presiden Jun Wong. Kita ada orang Kadazan, timbalan Presiden Daryl Liking. Kita ada penyelaras kita, Dr. Rajib, orang Sing. Kita punya ketua Brian, orang Cina di Pandan. Kita ada ketua kita di Batu, Nathan, orang India. Semua kaum yang ada. Bukan satu bangsa, bukan satu kaum yang ada. Jadi inilah merupakan langkah yang perlu kita lakukan untuk memastikan supaya penyatuan umat bukan disatukan dalam satu parti-parti berbagai bangsa, satukan dengan landasan berbagai bangsa. Di Sabah, kita pernah perintah Sabah, tidak ada campur-campur. Berjaya tumbangkan UMNO. Berjaya ditumbangkan oleh PBS. PBS tidak ada gabungan MIC, Gerakan UMNO, tidak ada. PBS boleh menang 10 tahun. Berjaya boleh menang 10 tahun. Dan saya yakin di negara ini sudah sampai ketika dia landscape politik di negara kita akan dapat kita ubah, yaitu kepentingan negara dan rakyat menjadi keutamaan. Saya berharap pilihan raya kali ini kita ubah di Kelang. Landscape politik. Boleh? Boleh. Boleh tak? Warisan. 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.